Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa asnal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Yas'adunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Syarbasi. Kita baca ni kuburan Imam Ali radhiyallahu anhu. Ni pun masalah istilah Imam Ali. Orang kenapa tak ada Imam Abu Bakar, Imam Osman tak ada. Imam Umar Khattab tak ada. Imam Ali saja nah. Sebenarnya sini pun ada unsur-unsur Syiah dah. Benda gitu kena faham jugalah. Walaupun setengah ulama kata tak apa, tapi masuk di sebaliknya dah. Kita jangan sangka baik sangat. Setengah ni sangka baik, habis karut sangka baik. Sehingga unsur-unsur bid'ah, unsur-unsur karut masuk ke dalam sunni, ke dalam ahli sunnah ni. Dengan tak sengaja, termasuk juga dah. Merosakkan orang-orang awam dan orang-orang alim pun tertipu juga dah. Secara tidak sengaja dah. Jadi oleh sebab itu kita ni sangka baik pun sangka baik. Tapi benda tu nak mikirlah. Kena fikir dah. Buat apa Imam Ali? Oleh apa tak buat imam dah? Ni ada unsur-unsur Syiah dah. Unsur-unsur Syiah dah. Yang masuk dalam kitab ahli sunnah dah. Ulama-ulama sunnah pun banyak mana dah. Ali pun kerap digunakan karramallahu wajhah dah. Walaupun terkenalnya karramallahu wajhah tu adalah jawapan kepada tuduhan Khawarij yang kata sawadallah wajhah kan dah. Sawadallah wajhah jadi hitam muka dia dah. Dijawab ni karramallahu wajhah, dimuliakan wajah Imam Sayyidina Ali ni. Karamallahu wajhah, mulia muka dia dah. Jawapan kepada Khawarij. Itulah pendapat yang terkenal sesungguhnya dah. Tapi tu pun pelik juga. Sebabnya orang lain pun ada tuduhan berat juga pada Uthman gapo. Kenapa tak kata Sayyidina Uthman karamallahu wajhah dah? Bahkan tuduhan pada Sayyidina Uthman ni berat lagi daripada Ali dah. Lebih baiknya kita berbuah Imam Ali radhiyallahu lah sebenarnya. Imam tak boleh lah kalau kita khususkan pada Ali. Sedangkan lebih imamnya Abu Bakar, lebih imamnya Umar Al-Khattab, lebih imamnya lebih berkepimpinan, lebih stabil, lebih baik ialah Imam Uthman sebenarnya. Imam Uthman pun wala kacau bila di akhir pemerintahannya, tapi sebenarnya keamanan lebih jauh di zaman dia berbanding Imam Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu ni walaupun natu Nabi, tapi masalah pemerintahan sangat kocak-kacir, tak stabil pemerintahannya. Tidak aman lah, tidak aman. Pemberontakan damai, salah pecah belah tu banyak berlaku di zaman pemerintahan Ali radhiyallahu. Jadi lah gitulah cerita dia. Tak apalah kita baca kuburan Imam Ali. Walaupun pada usul Syiah kita baca lagi. Ada orang tanya, saya ingin mengetahui di manakah letak kuburan Imam Ali. Tak ada kerja lain cari kubur dah. Kubur Imam Ali tak lagi dah. Ni cari kubur Nabi zaman dulu. Orang sama ulama dulu tak tahu dak, Nabi tak cari, sahabat tak cari, tiba-tiba dia ni mari jumpa kubur Nabi kubur Nabi ni macam-macam kubur dah. Lepas kubur-kubur tu dah macam-macam lah berlaku ni, dah ada kubur Nabi ni. Okey, ingin tahu di manakah letak kuburan Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi Syekh ni jawab, yang terkenal dalam sejarah Islam Imam Ali ataupun Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah mati syahid. Tu pasti dah. Dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi ni pembunuh Sayyidina Ali. Para sejarawan telah berselisih pendapat dalam menetapkan di manakah kuburan Imam yang agung ini. So, kubur Nabi ni. Kubur Nabi Hu. Orang tak bila lagi tu. Kubur Imam Sayyidina Ali ni sahabat dah. Tak tahu mana dah. Tak tahu mana dah. Khilaf dah. Ada yang mengatakan bahawa Imam Ali ni ataupun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikuburkan di kota Najaf. Di Iraq lah ni lah. Tempat Saddam Hussein lepas tu boleh ke Syiah mula dah. Jadi di Najaf. Namun Ibnu Taimiyah menyebutkan bahawa para ahli ma'rifah
sepakat bahawa itu bukanlah kuburan Imam Ali radhiyallahu, melainkan kuburan Mughirah bin Syu'bah. Bukan. Hak wak kubur, kata kubur Ali tu, tukar kubur Mughirah bin Syu'bah ni. Ada pun orang-orang yang mengatakan bahawa kuburan yang terdapat di kota Najaf itu kuburan Imam Ali. Sayyidina Ali tu baru mengatakan itu setelah Imam Ali radhiyallahu wafat lebih 300 tahun. 300 tahun lepas Nabi, lepas Sayyidina Ali. Bukan Nabi ni, Sayyidina Ali dah. Sahabat kita yang mana nak 400 tahun dulu. Lepas 300 tahun. Maksudnya lepas 300 hijrah lebih tu baru pakat mengaku hak ni lah kubur Ali dah. Bukan kubur Nabi, kubur Ali foto kadah baru je kita kata dah. Ni kubur zaman Nabi Hud lagi lah. Karut dah. Jadi gitulah contoh-contoh ni nak. Kubur Nabi wak yang besar kubur dah. Bukan kubur hak nama benar, kubur Nabi Hud kira nama dah. Kubur hak dia pun besar kubur dah. Nabi Nuh pun ada, kubur Nabi Nuh besar dah. Memang tak tahu lah dah. Jadi tu ditipu oleh penunggang agama, penunggang kubur-kubur ni nak cari pitih lah. Hak tu Ali radhiyallahu kubur dia pun sebenarnya kuburan Mughirah bin Syu'bah, mengikut pakar-pakar pengkaji dah. Ada pun orang-orang yang mengatakan bahawa kuburan yang terdapat di kota Najaf itu kuburan Ali radhiyallahu, baru mengatakan itu setelah Imam Ali wafat lebih 300 tahun. 300 tahun lepas Ali radhiyallahu mati baru orang kata ni lah kubur Ali dah. Orang sebelum tu ayat pun situ kubur Ali dah. Ibn Taymiyah dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fatwa mengatakan bahawa imam yang masyahid ini radhiyallahu telah dikuburkan dalam istana pemerintahan di kota Kufah yang termasuk wilayah Iraq. Orang-orang yang menguburkannya telah merahsiakan kuburannya kerana takut akan keselamatan jasadnya dari jajahan orang Khawarij. Kerana itu jika orang-orang Khawarij tahu maka mereka akan menggali kuburannya. So pendapat lah. So lagi pendapat juga ada kata kerana takut dipuja di kapal ni Ali ni. Pokok Syiah pun ada kemungkinan juga. Tapi sini ceritanya takut Khawarij kan nak jasad tubuh dia. Dalam kitab Mukhtasar Al-Fatwa disebutkan, ada pun cerita yang mengatakan bahawa tak kala Ali bin Abi Talib radhiyallahu meninggal dunia, dia dinaikkan ke atas punggung unta atau binatang ternak lainnya dan dibiarkannya, lalu dia dikuburkan di tempat mana sahaja binatang itu berhenti, di mana semua itu dilakukan atas dasar wasiat dikeluarkan oleh Ali bin Abi Talib. Maka ini jelas-jelas merupakan cerita dusta yang dibuat-buat. Cerita karut ni nak cerita. Jadi kitab kalau cari jumpa lah. Tapi cerita karut tak logik ni. Dia ni khalifah. Walaupun mati, ada lagi anak dia Hasan ganti dia dah. Maksud dia tidak dah jasad tubuh dia tak tahu apa mana. Anak dia cagut cuma susuk mana di tanah ni. Ada katakan takut Khawarij ambil dia kena ke tubuh dia. Tapi hak lebih kuat ni kita kata Allah alam takut tak nama popok ni ambil tu sempat test dah. Jadi puja kubur dah. Allah alam dah. Tapi yang pentingnya Syiah pun melampau pada menuhankan Ali dah. Tak pelik dah. Zaman Ali, sana Ali bakar popok Ibnu Sabah ni. Popok Syiah ni yang kata Ali ni macam Tuhan lah. Ali Tuhan. Ada kata betul pengaruh falsafah. Ibnu Sabah ni, Abdullah bin Sabah ni, dia ada pengaruh falsafah logos ni, yang telah merosakkan ajaran Kristian yang kata Tuhan masuk dalam Nabi Isa. Dan juga pokok ni juga yang ada pemikiran yang sama, pemikiran falsafah yang memikir lebih ni. Siapa Tuhan tak tahu mana ni, tak bertempat lah sekali dia pergi bobuh tepat Ali, dari Ali pun masuk Tuhan dah. Ni pun ada unsur-unsur tu lah. Okey. Hak cerita pasal hina tubuh Sayyidina Ali ni, siapa duduk atas atas uta gimari-gimari tanya tempat dia berhenti tu karut lah cerita tu. Disepakat Ali ilmu tu cerita karut. Ali radhiyallahu tidak pernah memberikan wasiat semacam itu. Wasiat betul-betul dan tidak pernah hal itu dilakukan kepada jasad mayatnya. Kalau gitu orang tahu pakat tahu mana kubur tak. Kau tengok uta tu gimana. Hal demikian tidak boleh dilakukan terhadap mayat seorang muslim biasa awam. Apatah lagi terhadap Ali radhiyallahu. Orang awam pun dosa besar tak boleh buat gitu, hina mayat ni. Kita kena muliakan mayat orang Islam ni. Ni tambah-tambah Ali radhiyallahu dah. Sahabat yang besar, khalifah lagi. Tak ada orang sekeliling cara dah. Tidak boleh seorang berwasiat seperti itu kerana itu merupakan pelecehan terhadap mayat. Baik kita sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah ataupun tidak, yang penting bagi setiap orang Muslim adalah harus mempelajari sejarah kehidupan imam yang agung ini dan Khalifah Rashidin ini. Kerana sejarah kehidupannya yang dipenuhi dengan pelajaran keimanan, keikhlasan, keyakinan, jihad dan kepimpinan ini mestilah menjadi anutan bagi setiap mukmin. Setiap mukmin mestilah melakukan tadabbur dan mengagungkan kehidupannya
serta mengambil pengelajaran daripadanya sebagai cara untuk mengekalkan kenangan akan pahlawan Islam yang agung ini. Ambil pengajaran cerita macam mana cerita ni kena cek dulu. Pasal banyak unsur-unsur tak molek dan unsur-unsur rekod-rekod dah. Terutama banyak pencerita ni juga daripada kalangan Syiah. Cukuplah bagi kita bahawa Ali radhiyallahu adalah orang yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga dia mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, Tidakkah engkau suka bahawa kedudukanmu di sisiku adalah sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi sepeninggalanku. Jadi, Nabi kata ke Ali, kerana pada waktu tu Ali radhiyallahu ni tak boleh pergi perai dah. Pergi tabuk, tak ingat pergi ke apa. Tabuk ke tak ingat. Perai tu tak boleh pergi. Jadi untuk menghilangkan kesedihan Ali, Nabi pun ayat gitulah Harun. Sebagaimana Nabi Harun ni ditinggalkan oleh Nabi Musa kerana bermunajat jumpa Tuhan ni 14 hari ke apa tu. Dah. Jadi Nabi Musa tinggal tu diteguhkan Nabi Harun. Penduduk kuasa orang Bani Israel lah. Begitu juga Nabi ni pergi perai jihad. Tinggal orang-orang dalam kapur tu, terutama Otin dan orang yang tak lagi perai kepada Ali radhiyallahu dah. Jadi itulah perumpamaan dia tu. Kisah kena tahu asbabun nuzul. Bukan asbabun nuzul, panggil asbabul wurud. Kenapa hadis tu jadi gitu? Asbabul wurud pun kena tahu. Baru kita faham cerita dia. Puak-puak Syiah ni ambil hadis ni, dia kata Harun di sisi Musa tu maksudnya jadi khalifah ni. Betul kau jadi khalifah. Harun tak jadi pemerintah. Harun ni pas sudah sampai ke dia mati lebih awal daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam ni lebih awal mati daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni lebih lewat. Lepas Nabi Musa tu barulah pimpinan lain diganti oleh Talut ke apa dah. Menentai Jalut dan sebagainya. Lepas tu dah. Nabi lain lah. Nabi ada kata Yusha bin Nun dah. Pemuda yang ikut anak murid Nabi Musa tu. Lepas tu dipimpin oleh dia. Barulah sekali jadi Talut tu jadi pemerintah lawan Jalut lah. Tapi Harun ni pas sudah tak jadi khalifah, tak jadi pemerintah. Dia hanya jadi wazir pembantu kepada Nabi Musa. Dia tolong Nabi Musa. Dan dia ni tak petah cakap nanti katakan dah. Wallahu a'lam lah, begitu cerita dia. Bukan dia dan Nabi Musa dia kata tak petah. Rabbi syrah li sadri itu sebab dia kata tidak petah bercakap, dia nak minta tolong Nabi Harun lah. Tukar cakap dia dah. Wallahu a'lam lah. Gitu dah kurang dah. Ada lagi orang tanya pasal kubur lagi dah. Berhimna kubur dah. Tak apa dengar. Saya membaca pada beberapa buku bahawa tak kala Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah dibunuh, dia dinaikkan di atas punggung seekor unta dan kemudian unta itu menyusuri tempat-tempat di muka bumi hingga tempat yang Allah kehendaki. Apakah ini benar? Jawapannya, yang terkenal dalam sejarah Islam, Imam Ali radhiyallahu telah terbunuh mati syahid dengan mulia dan pembunuhnya adalah seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Orang Khawarij ini telah sepakat dengan dua orang Khawarij yang lainnya untuk membunuh Ali. Muawiyah dan Amr bin As. Jadi tiga-tiga orang ni yang nak bunuh belakang. Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Kerana orang Khawarij mengkafirkan ketiga-tiga orang di atas, sebagaimana mereka juga mengkafirkan orang yang tidak sepakat dengan pendapat dan pandangan mereka. Muawiyah dan Amr selamat dari usaha pembunuhan tersebut, namun Ali radhiyallahu berjumpa dengan Tuhannya sebagai orang yang mati syahid. Ada pun cerita yang mengatakan bahawa setelah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ni wafat, jasadnya diletakkan di atas punggung unta atau binatang ternak lainnya dan dibawa ke tempat mana sahaja yang Allah kehendaki, adalah benar-benar cerita dusta yang dibuat-buat dalam pandangan para ahli ilmu. Bahkan kita kata, kalau kita baca-baca cerita sirah ni, cerita sirah ni ramai juga Pok Syiah. Bahkan Pok Syiah ni sebenarnya dia bukan nak bela Ali. Dia guna nama Ali untuk promosi, untuk jadi moto dia, untuk jadi ngepin dia je dah. Politik dia, guna orang ni sebagai orang politik lah. Dia kempen politik dia tu, dia guna Ali dah. Tapi banyak juga cerita sebenarnya orang yang sama juga. Orang yang kempen pada Ali tu, dia juga menguduh, buat cerita huduh kepada Ali. Ini betul berlaku dah. Kalau kita baca molek kajian-kajian ulama', memang begitu berlaku. Orang yang sama nak puji, macam puji Ali lebih. Orang yang sama kat cerita Ali ni buruk dah. Jadi main dengan Syiah ni. Kerana matlamat dia bukanlah Ali tu. Pengagungnya Ali dia. Orang lain hak pengikut dia hak bodoh je. Percaya dah politik dia dah. Sentimen perkauman kalau sentimen Ali, Imam Ali ni. Orang pengikut yang bodoh dia di atas ni tak percaya pun dia guna buat politik dia dah. Tu. Orang politik dia pandai lah. Saya main sentimen-sentimennya.
Borator je laga pun sentimo yo politik nak kan tak. Okey. Kerana Imam Ali radhiyallahu tidak pernah mewasiatkan demikian dan juga tidak pernah hal itu dilakukan terhadap jasadnya. Benda tu pun tak berlaku, tak logiknya. Perbuatan demikian tidak boleh dilakukan terhadap jasad seorang muslim awam. Saya kata orang kapur, pok cik tua mana pun, debek setang mana, nampak bodoh setang mana. Oh gila sekarang pun dah kali Islam pun kita tak boleh buat jasadnya macam tu. Maka bagaimanakah mungkin hal itu boleh dilakukan terhadap jasad seorang imam syahid yang mulia? Ya Allah SWT telah muliakan wajahnya. Tidak mungkin ya. Demikian juga tidaklah benar cerita yang mengatakan bahawa setelah terjadi peristiwa Karbala, para Ahlul Bait dinaikkan ke atas unta yang berpundak dua. Semua itu adalah cerita-cerita dusta yang dibuat-buat oleh orang-orang zindik dan munafik yang hendak menodai dan mencemarkan Islam. Dia tak betul juga cerita Ahlul Bait yang selamat lagi naik pundak dua kau tak berlaku. Cerita tu tak betul dah. Banyaklah cerita-cerita tambahan dah. Para ulama telah bersisih dalam pendapat dalam menentukan kuburan Imam Ali radhiyallahu. Pendapat yang masyhur mengatakan bahawa dia dikuburkan di dalam istana pemerintahan di kota Kufah. Itulah pendapat masyhur dah. Itu pun boleh sahih lagi dah. Namun mereka tidak memberitahukan di mana letak persisnya tepatnya kuburan Imam Ali radhiyallahu. Mereka menyembunyikan kuburan Imam Ali dengan maksud agar orang Khawarij tidak menggali kuburannya. Mereka orang Khawarij telah membangkang dan mengkafirkan Imam Ali serta menghalalkan darahnya. Semua ini disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Fatwa Al-Misriyah karangan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah juga mengatakan bahawa kuburan yang ada di kota Najaf yang disebut-sebut sebagai kuburan Imam Ali radhiyallahu pada hakikatnya bukanlah kuburan Imam Ali. Mereka mengatakan bahawa kuburan itu adalah kuburan Imam Ali adalah setelah Imam Ali wafat selama lebih kurang 300 tahun lepas Ali radhiyallahu ni sahabat Nabi ni mati, sepupu Nabi ni mati, menantu Nabi ni mati. Lepas 300 tahun kematian Nabi, maksudnya benda tu mungkin ni berlawak terbesar lah. Dia banyak sangat, dia banyak tahun ni. Kubur tok nenek kita pun kalau banyak tahun ni, tak dia pekat lah ni. Rok nenggapo nak tukar batu dah. Dah. Kubur Ali pun gitulah. Kubur zaman sahabat, zaman dulu, zaman tak ada tulis-tulis pun Habib gapo tulis nama besar gitu dah. Memang tak boleh tulis nama, dilari. Memang Nabi lari pun tak tulis nama kau gapo dak. Hanya ada apa? Batu tu lah kata-kata batu nisan dia. Batu nisan tu saja. Dia ada tak ada tulis apa-apa pun dak. Jadi menyebabkan benda tu boleh satu masuk akan hilang. Tak tahu siapa-apa, kubur siapa-siapa pun. Begitulah agama naknya. Agama bukan nak mengagungkan kubur. Nak tahu kubur Nabi siapa-siapa dah. Bukan matlamat je mengagungkan kubur. Kalau boleh hilang kubur pun tak apa. Yang penting membesarkan Allah. Bukan membesarkan makhluk dari kubur jadi Tuhan kecil. Bukan dah. Gitulah dah. Baik kuburan Imam Ali radhiyallahu itu di sana ataupun di sini. Tetapi yang terpenting dalam pandangan seorang Muslim yang lurus, yang betul jalan pemikirannya. Yang betul akidahnya adalah bagaimana dapat memetik manfaat dari sejarah kehidupan Imam Al-Mujahid yang agung ini. Anak paman Rasulullah SAW iaitu sepupu Nabi lah, dan suami dari Al-Batul At-Tahirah Az-Zahra Fatimah putri Rasulullah SAW. Ambil pengajar cerita dia. Jangan cerita jangan apa mengagungkan kubur dia apa tu bukan matlamat Islam. Tu banyak khurafat bid'ah. Orang ni kau dia telajuk cinta kubur bukan cinta Allah dah. Cinta kubur bukan cinta Rasul dah. Cinta kubur dah. Tadi dia benda hak tak ada pergi cari so korek-korek dah. Replika, dia buat replika, simbol selipar laga apa yakin cuba dah. Ini masalah orangnya bukanlah cinta sebenar Nabi tapi cinta kepada benda dah. Cinta kepada apa replika berhala pun replika, berhala tu replika nak replika tu replika Nabi ni. Replika selipar pun simbol selipar pun jadi replika juga. Kalau doa lalu dia boleh syirik, kalau tidak jadi khurafat lah, benda tak betul. Benda tu kalau betul kita kata ijtihad pun tidak boleh disyiarkan. Kalau ijtihad itu boleh disyiarkan, benda ijtihad ni nak. Benda dia tak boleh jadi syiar siapa jadi simbol Nabi ni. Ni berani sebut dah. Ada sore tu Habib itu boleh sebut. Habib ni muka Nabi. Ya Allah aku dak berani dak. Berdusta atas Nabi so dak. Menghina Nabi lah. Muka kita setang mana comel zaman lain tak boleh serupa Nabi. Nabi comel lagi dak. Tak boleh nak betul muka comel sikit ataupun kata geng kita Habib lah. Muka ni serupa muka Nabi. Ya Allah aku bahaya ni dah. Tak boleh kata gitu dak. Hak Nabi kata dia serupa Nabi tak apa. Nabi sendiri kata. Orang lain tak boleh kata dak. Tak ada sahabat cerita orang ni sunni. Dihiyah tu sebab Nabi kata. Dia jadi apa? Dihiyah ni sahabat Nabi ni jadi apa kata?
pengutus apa orang utusan Nabi nak pergi jumpa khalifah gapo surat-surat ni atau surat ni pada pemerintah-pemerintah luar pada kerajaan Islam ni, Nabi utuslah Yahya. Dan dia ni adalah mirip dengan Nabi dan dia somai semua ni. Tak apalah gitu dah. Khalifah Rashidin yang kelima. Ada tanya Syekh, mengapakah Umar bin Abdul Aziz dijuluki sebagai Khalifah Rashidin yang kelima? Padahal yang dikenal Khalifah Rashidin ni hanyalah ada 4 benarnya dah. Jadi okey, Syekh menjawab. Yang masyhur dalam pandangan orang, Khalifah Rashidin ada 4 orang. Mereka itulah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sebenarnya 4 orang ni kalau kita Rashidin dengan dalil tak ada lagi dah. Kecuali ada satu hadis lah hak kata 30 tahun. Tapi 30 tahun ni pertama dhaif. Kedua matan dia, kalau kita kritik matan dia, ia ada masalah. Pasal sana Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, jadi 12 tahun dah. Uthman 24 tahun dah. Sayyidina Ali ni berapa tahun tak ingat dah berapa tahun dah, 6 tahun tu. Jadi kalau kita tengok walaupun ada setengah kecelaruan, sebenarnya ada zaman Ali tak termasuk dah. Ada Hasan lagi tak termasuk dah. Jadi 30 tahun ni ada kritik lah terhadap maksud hadis ni. Jadi banyaknya ulama kalau kritik hadis yang kuat sikit memang kata tak terima hadis tu dhaif juga. Sebenarnya tidak kuat lagi dah. So itulah kalau nak pakai Khalifah Rashidin yang diberi petunjuk tu 4 orang dah. Waktu dah. Tu pun Ali ni ada zaman dia masa yang di mana bergejolak sekali, masa dia tu tak cukup 30 lagi. Dah. Walaupun kira-kira lebih kurang sebenarnya tak cukup lagi. Dia tu termasuk habislah 30 tahun tu dia masih kubel-ambel lagi pemerintah dia lah. Masalah yang tak stabil lah. Sehingga dia dibunuh lah sampai tahap tu lah. Ikut hadisnya Khalifah Rashidin diberi petunjuk. Ni ada hadis yang bertunjuk ialah 12 orang. Imam yang diberi petunjuk. Maksudnya pemerintah Khalifah diberi petunjuk 12 orang. Dalam imam 12 ni termasuklah Ali, termasuklah Hasan, termasuklah Muawiyah. Kalau kapal Muawiyah ni berapa orang baru tu? Ali ke-4, Hasan ke-5, ke-6 baru Muawiyah. Yazid ke-7. Anak Muawiyah. Jadi imam yang 12 hari ni ada dalil yang sahih dari Sahih Bukhari diberi petunjuk. Rashidin lah tu dah. Kalau nak kira dalil tu lebih kuat daripada 30 tahun tu dah. Tak apalah nak jabuinya kita ni. Cumanya Syekh Waliullah Dahlawi dia katanya 4 orang ni kita ambil Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ni panggil Khalifah Rashidah Khasah. Lepas 12 orang imam tu berdasarkan hadis sahih tu kita ambil Khalifah Rashidah umum lah, Khalifah Rashidin yang umum dah. Tapi Umar Abdul Aziz tak termasuk. Umar Abdul Aziz tak termasuk 12 orang tu. Dia lepas dah zaman dia. Jadi kita ni bubuh kepada Umar Abdul Aziz. Kelima tak apa kena lah kalau kira sebenarnya. Mengikut Syekh Waliullah Dahlawi dah. Tak apalah. Namun banyak sejarawan yang berpendapat bahawa penguasa yang adil Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu layak mendapat julukan sebagai Khalifah Rashidin juga. Ni pendapat sejarah. Bukan ada dalil ke apa dah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa Khalifah Rashidin ada 5. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Umar bin Aziz. Ni kata-kata dia. Wallahu a'lam lah. Kuat setara mana dah. Dalam riwayat lain, Sufyan Ats-Tsauri menggambarkan mereka sebagai para imam yang adil. Dia kata gitu. Tapi Imam Abu Aziz pun, Umar Abdul Aziz pun 2 tahun je pemerintah dia lah. Jadi tak sedikit benar lah pemerintah adil. Betul ke ceritanya. Pada riwayat lain juga, dia mengatakan bahawa mereka adalah para imam petunjuk, A'immatul Huda. Imam At-Tusi mengatakan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah ta'ala adalah salah satu dari para imam Rashidin. Perlu kami ingat di sini bahawa berdasarkan kesepakatan para ulama, Umar bin Abdul Aziz adalah mujaddid, pembaharu pertama dalam Islam. Mereka menetapkan demikian pada saat mereka menafsirkan hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya Allah akan mengutuskan pada umat ini pada setiap 100 tahun seorang yang akan melakukan pembaharuan dalam agamanya. Itu ada hadis. Setiap 100 tahun ada mujaddid. Orang comel semula agama tu. Hak mana nak punuh beki semula dah. Saya telah membicarakan masalah ini pada juzuk pertama kitab Khamis Al-Rashidin Umar bin Abdul Aziz. Dalam kitab itu saya katakan bahawa masa pemerintahan yang dijalankan oleh pemimpin yang adil Umar bin Abdul Aziz adalah kilas balik masa pemerintahan Nabi SAW. Cahaya yang tersebar hingga menyamai masa pemerintahan Nabi SAW dan juga masa pemerintahan Khalifah Rashidin yang 4. Jika kita melihat bahawa kebaikan dan keberkahan telah tersebar pada tangan-tangan Khalifah Rashidin yang 4 itu, maka kita perlu mengingat usaha pendahuluan yang panjang yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau ada Khalifah setengah mana hebat pun, ni ingat puncanya Nabi lah.
Sehingga jalan yang akan ditempuh oleh para penerus sepeninggalannya itu rata dan lurus. Di sinilah kemudian keempat orang khalifah tersebut melaksanakan tugasnya, di mana mereka bersikap istiqamah, mengikuti apa yang sudah digariskan Nabi dan perbanyakkan kebaikan. Namun Umar bin Abdul Aziz datang pada masa rasa asabiyah fanatisme memuncak, di mana di sana sini timbul berbagai kelompok dan parti dah. Dan di sela-selanya tumbuhlah benih-benih fitnah. Jurang pemisah antara para penguasa dengan rakyat juga telah meluas. Jadi rakyat dengan pemerintah semakin jauh lah. Semakin tak cara mengaku lah. Rakyat tolong rakyat. Tak ada kerajaan. Tak tahu dah. Jadi gitu. Masa tu konflik berlaku dah. Di mana-mana orang berbicara mengenai kezaliman. Kemudian datanglah masa khalifah yang kelima, di mana keadilan, keselamatan, keamanan dan kebajikan tersebar di antara umat manusia. Oleh kerana itu, tidaklah aneh sekiranya para sejarawan menjadikannya sebagai khalifah Rasyidin yang kelima. Itulah kata-kata pendapat ni. Tapi kita ingat, masa Muawiyah ni keamanan hebat berlaku. Lepas Ali ni zaman kemuncak, bukan keadilan, bukan keamanan. Masa tu kemuncak krisis. Krisis dalam pemerintahan umat Islam ni masa Ali. Lepas tu beli Hasan suruh bunuh Muawiyah, stabil molek. Semua umat Islam tak pergi ada sama sendiri. Muawiyah ni kan dia kekuatan tenteranya kuat. Dia tak pergi dah sama sendiri. Lepas tu orang jadi pergi jihad. Masa Muawiyah lah pergi jihad lawan siapa ke sebuah laut ke apa tu nak tak tahu mana ke masa tu pergi dah tak menang lagi dah. Maksudnya pergi di laut tu start nama zaman Muawiyah lah. Sehingga ada hadis di hadis tu Ummu Haram ke siapa dia berperang bersama tentera Muawiyah ni. Sehingga Nabi janji syurga tu. Hadis tu jelas cerita pasal tentera Muawiyah. Masa tu telah stabil sebenarnya. Jadi kita nak faham tu, ya banyak sudut kena mengaji dah baru kita faham boleh. Umar bin Aziz ni dalam segala tindak tanduk dan perbuatannya benar-benar berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Kalau nak kira Umar bin Aziz ni berbanding dengan orang dekat-dekat dia dah. Zaman-zaman dia. Bukan zaman Muawiyah dah. Dia berkata, demi Allah, tidaklah aku seorang pembuat yang baru, melainkan aku hanya seorang yang mengikuti ikut Nabi lah. Dia tak sebab bid'ah. Dia pernah mengirim surat kepada orang-orang dan mengatakan tidak ada pendapat seorang pun yang boleh disejajarkan dengan sunnah yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Dia bersumpah kepada dirinya dan kepada orang lain bahawa dia akan memberantas segala bentuk bid'ah yang telah terjadi di tengah-tengah umat sepeninggalan Rasulullah SAW. Tak akan mengembalikan keadaan sebagaimana keadaannya semula pada masa Rasulullah SAW. Untuk melaksanakannya, hal itu dia tidak menerima adanya perantara dan pertolongan. Ni jenis kata kroni lah. Dia tak usah guna kroni lah. Ni orang tengah nak guna sign YB tu. Apa tak usah dah. Nak terus. Nak terus. Dan juga tidak mengecualikan seorang kerana adanya hubungan kekerabatan dan persahabatan. Jadi, kerana anak beranak kroni, orang ni lepas. Kalau bukan anak beranak kroni, tak lepas. Itu tak usah dah. Kalau bunyi kajian Islam setahun mana, kalau ada benda ni, bukan Islam mana lah. Hoyak dasar Islam pun dah. Kroni ni bukanlah benda kecil, benda terbesar dosanya di sisi Allah SWT. Dan benda ni disedari oleh Khalifah Umar bin Aziz juga. Kena lawan benda-benda kronisme ni. Sehingga orang yang lebih layak diketepikan kerana ada kroni-kroni ni. Sebagian peneliti memandang bahawa Hasan putera Ali bin Abi Talib radhiyallahu adalah khalifah yang kelima dah. Namun pada kenyataannya Hasan putera Ali bin Abi Talib tidak melaksanakan fungsi khalifahan secara jelas. Kerana tak kala orang membaiatnya, dia melihat terjadi perselisihan yang banyak dan gejolak di antara umat. Sehingga dia pun turun dari kekhalifahan untuk menghindarkan perselisihan dan mencegah terjadinya perpecahan. Gitulah dia kata nak. Hasan ni jadi khalifah kelima. Tapi dia tak setuju kerana gitulah. Ada orang tak setuju kerana sementara sangat dia tak stabil. Kalau kata dia tak stabil, Ali pun tak stabil pemerintahan dia. Bukan Hasan saja, sama-sama Ali lagi tidak stabil dah pemerintah dia. Namun lain halnya dengan Umar bin Aziz, di mana dia secara langsung melaksanakan fungsi sebagai seorang khalifah. Dalam menjalankan kekhalifahannya, itu dia berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan mampu mengadakan banyak sekali perbaikan. Banyaklah sebenarnya. Zaman dia lah bermulanya tulis kitab dengan baik gapo ni, sekumpul semula kitab hadis ni zaman Umar bin Aziz lah dah. Tapi sebelum Muwatta Imam Malik lah, sebelum tu Az-Zuhri gapo dah. Syihabuddin Az-Zuhri gapo tu zaman Umar bin Aziz lah. Walaupun masa kekhalifahannya terhitung singkat 2 tahun dah. Ada riwayat. Oleh kerana itu para sejarawan memasukkan masa kekhalifahannya sebagai kilas balik. Maksudnya ulai balik masa keemasan khalifah yang 4. Itu pendapat lah.
Tadi kalau kita baca kaji yang menarik, orang-orang yang kaji secara lebih terperinci, kita lebih menarik lah. Ini secara umum sajalah gitu lah. Okey, cucu Rasulullah SAW. Apakah Sayyidah Zainab yang kuburannya ada di kota Kairo, adalah cucu Rasulullah SAW? Ada di Kairo Mesir lah, Kahirah Mesir lah. Jadi Syekh jawab, Sayyidah Zainab adalah seorang wanita mukmin yang suci, mujahidah pejuang dan seorang yang sabar. Dia adalah putri dari Imam Ali radhiyallahu. Ibunya adalah Al-Batul Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Sayyidah Zainab dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. 2 tahun setelah kelahiran saudara laki-laki kandungnya bernama Husain. Ni pun ada perbahasan dia. Ada khilaf lagi ni. Dia tidak muktamad ni, ada riwayat lain pula yang kata hak ni lebih tua dia. Ada lagi. Dia ada lagi. Selagi ni. Bukan Zainab. Dia dah ni Zainab ni adik dia. Hasal lagi. Saya silap aja. Nama gapo selagi adik-beradik dia ada 4 orang. Bukan 2, bukan 3 ni. Adik-beradik Sayyidina Hasan ni dia ada 4 orang. 2 tin 2 lelaki ni. Nah. Cuma ni saya tak ingat mana. Cuma lah ni nak jawabnya ada, bukanlah yang paling besar ni Hasan Husain, tapi kakak, ada kakak Hasulu ni. Dia dah Hasan Zainab ni adik dia. Ada seorang kakak Hasulu ni. Lepas tu Sayyidina Zainab menikah dengan putera pamannya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, iaitu Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Jenis sepupu dia lah. Sayyidina Zainab adalah seorang muhadisah, seorang ahli hadis, orator dan penceramah dan mujahidah. Dia telah menyertai saudaranya di dalam berjihad hingga saudaranya Husain mati syahid pada peristiwa Karbala. Ketika itu Zainab berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami dengan Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW dan yang telah mensucikan kami dari dosa sesuci-sucinya. Tapi kena ingat, Zainab ni, dia ni mati masa pergi dengan gerombongan keluarga dia tu, termasuklah abang dia ke tak, Husain ke apa. Pergi tu kena bunuh Husain, tapi dia ni hidup lagi. Dia ni diselamatkan oleh tentera Yazid masa tu dah. Dia bukan dibunuh. Yang bunuh tentera Ali ni orang lain dah. Dan ada riwayat yang kuat mengatakan yang bunuh tu pokok Syiah. Pokok Syiah ni dia ni khianat pada Ali. Dia panggil dia je bunuh sebenarnya, Sayyidina Husain. Lepas dia bunuh, dia pula meratap, menyesal dah. Gitulah cerita dia dah. Lepas tu oleh sebab itu Zainab ni marah, dia pergi ke Sayyidina Muawiyah. Dia pergi ke pemerintahan Sayyidina Muawiyah dekat dengan Syria tu lah. Lepas tu pergi Mesir, mati di Mesir tu. Dia pergi kepada pemerintahan Muawiyah dan berada di bawah keamanan Zaid, yang bukan Muawiyah, Yazid. Keamanan Yazid. Sebab dia tahu dah Yazid yang boleh selamatkan dia dan keluarga dia daripada pembunuh. Sebab tu dia aman dah. Dan dia pun berkahwin, memang menikah. Kalau betul lah Yazid yang bunuh adik-beradik dia tu, Husain tu, abang dia, mesti dia tidak ada nikah kahwin dah. Perhubungan nasab, perhubungan persemedaan, bukan nasab persemedaan dah. Tapi dia nikah kahwin memang rapat lepas tu. Bermaksud yang bunuh, yang arah bunuh Sayyidina Husain tu bukanlah Yazid, pok-pok Syiah daripada Iraq tu kan. Pada gitu ada kajian-kajian. Setelah kesyahidan saudaranya Husain radhiyallahu, dia pergi ke Mesir pada bulan Sya'ban tahun 61 Hijrah. Dia kata dia pergi ke 61 Hijrah. Dia pergi ke itulah, ke Mesir. Lepas tu dah ni dia pergi ke Syria dulu ni. Dia duduk dengan Yazid. Lepas tu pergi ke Mesir untuk selamat dan memang baik dah. Para penduduk Mesir menyambut kedatangannya dengan penuh kehormatan. Beberapa tahun kemudian dia meninggal menjumpai tuhannya dan dikuburkan di bangunan Muslimah bin Mukhallad di kawasan Mesir kuno. Kemudian dibangunkan untuknya kuburannya yang tetap, iaitu kuburannya ada hingga sekarang ini. Di dekat kuburannya itu telah dikuburkan Arif Billah Said Muhammad Abdul Majdi Al-Quraisi Al-Husaini, yang dikenali dengan sebutan Syekh At-Trisi, penunggu kuburan tersebut. Ni ada orang dia nunggu kubur lah pula dah. Kuburnya jadi besar juga tanya. Tu masalah dah tak? Kalau ni jadi apa jauh daripada ulama yang menentang bid'ah. Jadi gitulah dah. Orang nunggu kubur pun Arif Billah. Dia Arif Billah ni golongan-golongan yang di orang tasawuf tarekat biasa buat Arif Billah ni tak? Dan dia ni berhimna kubur dah. Dalam kitab Hafidah Ar-Rasul, saya kemukakan bahawa banyak buku-buku yang secara umum maupun khusus berbicara menijazat Sayyidina Zainab radhiyallahu anha
dan keberadaan kuburannya di Mesir. Untuk itu mereka mengemukakan berbagai-bagai dalil. Sebahagian dalil itu berupa cerita-cerita sejarah, pengalaman peribadi, mimpi atau yang mirip dengan itu. Walaupun sebegitu, hujah dia sebenarnya masih boleh dipertikaikan kalau nak pertikaikan gitulah. Kalau kita kata terima juga, mungkin kemungkinan besar tu kubur Zainab radhiyallahu anha, cucu Nabi, maka tidak boleh juga buat perkara khurafat, membesarkan kubur ataupun benda-benda bid'ah lain. Jika ada orang yang mengingkari keberadaan kuburan Sayyidah Zainab di tempat ini atau meragukannya dengan alasan bahawa sulit untuk memastikan secara pasti kebenarannya bahawa dia telah dikuburkan di tempat ini dengan sebenarnya, terutama setelah terjadinya kemajuan zaman, penggantian gedung dan bangunan serta perubahan lingkungan, maka yang masyhur dan kuat adalah bahawa dia dikuburkan di tempat makamnya yang sekarang dikenal. Dia kata kalau ada tak setuju pun, dia kata boleh terima lah hak kata kubur isi tu, sebabnya terkenal dah. Oleh kerana itu, kaum muslim telah terbiasa sejak masa lalu menziarahi makamnya dengan maksud untuk berdoa dan melaksanakan hak al-bait Nabi. Mereka melakukan ini kerana mereka teringat akan firman Allah SWT kepada Rasulullah SAW, katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruan yang aku lakukan kecuali kecintaan pada keluargaku. Surah Asy-Syura ayat 23. Sebenarnya kalau pergi ziarah kubur ni atas dasar cinta saja tu tak apa dah. Terasa sayang nak pergi dah. Tapi tidak boleh jadi satu ritual dah. Ketetapan mesti bila-bila. Lepas tu boleh besar kubur dah. Lepas tu jangan jadi minta hajat pula dah. Kena jaga benda-benda gitu dah. Masalah tu. Dan tidak boleh semata-mata ziarah jauh ni dah. Daripada negara lain mai ikut ni semata-mata nak ziarah kubur cucu Nabi, tak boleh juga. Betul lah duduk sana kat ziarah lah. Lepas tu doa kepada semati orang dari kubur. Gitulah. Untuk memperingati kelahirannya, kaum muslimin mempunyai kebiasaan mengadakan berbagai-bagai perayaan. Ni ada unsur Syiah ni. Yang berlangsung sejak awal Rajab hingga pertengahannya pada tiap-tiap tahun. Ni ada masa haul dipanggil dah. Sambutan hari mati ke hari kelahiran ke hari kematian. Hari kelahiran kata sini. Ni ada unsur-unsur. Dia start dengan Walidur Rasul di Syiah di Mesir lah. Kerajaan Fatimiyah ni. Di Mesir dulu Azhar pun ditubuhkan oleh Mesir, oleh Syiah benar. Jadi Syiah, kerajaan Mesir tu, kerajaan Syiah dulu, itulah banyak sambutan Walidur Rasul, Sayyidina Zainab lah, Fatimah lah, Hasan Husain, habis sambut dah. Dia ada perayaan hari kelahiran dah. Sebelum tu tak ada. Start dengan kerajaan Syiah lah baru timbul benda-benda gitu dah. Pembicaraan seputar Sayyidina Zainab radhiyallahu anha ni mengingatkan kita akan hadis Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang mengatakan, aku ingatkan kamu tentang ahli baitku. Sesungguh indah orang yang mengatakan tentang keluarga Nabi sebagai berikut. Maksudnya, jika dihitung orang-orang yang bertakwa, mereka itulah para pemimpinnya. Jika ditanyakan siapakah penduduk bumi yang terbaik, jawapannya adalah mereka. Ini syair lah. Apapun kelaguan Nabi, kalau kita tahu, kita hormat lah. Tapi jangan taksub. Jangan taksub. Jangan akak semata keturunan dah. Bukan ilmunya dah. Setengah tu budak kecil yang kita tahu satu dah. Dia kata cantik muka Rasulullah, macam muka Rasulullah dah. Yang ambil masuk dalam Facebook dah apa dah. Cucu Nabi ni ramah. Bapa tunjuk otak seorang akak. Lepas tu akak seolah dia ni macam Nabi sendiri. Akak dia seolah keturunan Nabi ni macam Nabi sendiri. Dia ni lah orang lain ramah cucu Nabi. Apa dah cakap akak ni seorang dah. Begitu juga dah ni, siapakah Habib? Keturunan Husain dah. Keturunan Hasan ni ramai lagi dah. Habib apa kait dengan keturunan Husain ni dah. Keturunan Hasan ni abang lebih baik lagi dah. Lebih banyak yang keturunan duk jauh ke Husain saja. Jadi kadang-kadang kita pilih kasih jugalah, pilih kasih dah. Maha benar Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya dalam surah Al-Ahzab ayat 33, sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itulah cerita dah. Tapi benda ni berlaku di India Pakistan ada. Apa dia cerita mana asli apa? Orang ni dia ni orang Malaysia dah. Dia ni jenis jahil Turki gini lah. Ayah dia marah. So ngajak aku malah lobby lah main tak tahulah maksiat gapo dak main koksi-koksi dah. Tak sengaja gapo dah. Ayah dia pun marah-marah. Mung ni tak sengaja agama gapo aku nak atain dia Pakistan. Dia ni kena keturunan Said juga dah. Walaupun malang ni.
Gi ke sana tu Pakistan tu, dia jumpa pok lain, bunyi pok je ni. Cara keturunan. Yo tu jadi syekh duk danu duk. Duk mewah dah. Bukan pergi ngaji jadi syekh dah. Padahal tak ada nak ngaji, gi semana mata. Pok ni tahu dia macam keturunan Nabi, nak akak demo ni jadi duduk atas takhta ke apa, jadi ketua tarikot dah. Nah, tu masalah dia. Padahal dia ni lobby duduk Malaysia ni, walaupun keturunan Syed Habib juga dah. Lobby duduk Malaysia ni dah. Pok dia atas dia suruh ngaji, tengok dia jadi ketua tarikot dah. Jadi ketua syekh, jadi orang hormat dia dah, ambil berkat dia, salih dia macam-macam lah. Tak ngaji juga ke denun, jadi mudah orang denun dah. Wallahu alam, tu cerita senang lah dah. Jadi begitu kita tak sah belajar akad keturunan sampai sebenarnya menunaikan hak keturunan Nabi SAW ialah menghormatinya. Jaga dia dah. Tidak itulah tolong dia kalau ada susah-susah. Gitulah. Cinta ini bukanlah kita mengagungkannya lebih daripada haknya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.